Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghantar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar sebagai rahmat seluruh alam, termasuk bukan sahaja manusia tapi semua ciptaan Allah yang lain. Jadi macam mana Islam tu, hudud tu dipaham oleh PAS hanya untuk orang Islam. Nampak sangat orang PAS utamanya lah, bukan orang PAS ya. Orang Islam umumnya percaya Quran tu untuk orang Islam. Dalam Quran tu Allah bagi tahu ini untuk seluruh manusia. Allah bagi tahu kepada Nabi supaya bagi tahu seluruh manusia. Ada sebahagian Allah beritahu kepada Nabi untuk bagi tahu orang beriman, ada. Tapi umumnya lah Quran tu Allah beritahu kepada Nabi untuk bagi tahu seluruh manusia, bukan orang Islam je. Nah. Jadi apa saja perintah yang Allah beritahu dalam Quran bukan untuk orang Islam, untuk seluruh manusia. Seluruh manusia kena beriman kepada Allah, bukan orang Islam. Orang yang telah beriman kena berusaha supaya menjadi orang beriman dan beramal saleh atau menjadi kekasih Allah. Jadi adalah satu kesilapan besar lah mengatakan Quran tu untuk orang Islam. Entah tu Allah tu Tuhan, siapa yang Allah tu? Ayat surah yang paling akhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah tu Tuhan semua manusia. Tak ada Allah bagi tahu dia Tuhan orang Islam. Dan apa yang kuturun dalam Quran ni hanya untuk orang Islam. Hudud ni hanya untuk orang Islam. Dia hanya untuk orang yang mahu. Siapa nak mengamalkan Quran tu, itulah Quran tu untuk dia. Quran tu diturun untuk orang yang mahu. Orang Islam ada banyak yang tak mahu. Bila dia bukan jadi orang yang takwa, macam Sufyan. Macam siapa? Sufyan. Dia bukan, Quran bukan untuk dia. Dia orang Islam. Dia mengucap kalimah tapi dia belum sampai tahap untuk terima Quran. Jadi Quran tu diturunkan untuk orang yang takwa, untuk orang yang mahu mengamalkan Quran. Di antara manusia ni lah. Jadi mereka yang tak mahu mengamalkan Quran, yang membelakangkan Quran, mereka tu orang yang tak percaya pada Allah dan hari kemudian, kan? Walaupun Yazid ni orang Islam, tapi dia membelakangkan Quran. Dia membelakangkan Quran, mana dia tak percaya pada hari akhirat. Dan tempat dia bukan syurga, neraka. Walaupun dia mengucap, walaupun dia mengaku jadi Tuhan dan ke Allah, Muhammad itu pesan Allah, kan? Tapi dia membelakangkan Quran. Maksud membelakang Quran, tidak mengamalkan Quran, tidak baca, tidak mau faham dan tidak mau amal. Baca pun tidak, tentulah tak mau faham.
Ada sebagian baca je. Kan? Yang Sufyan baca pun tak mau. Kan? Yang Sufyan baca pun tak mau. Dia termasuk membelakangkan Quran. Kenapa dia membelakang Quran? Sebab dia tak percaya kat Quran tu. Kenapa dia tak percaya? Dia kata Quran tu bukan diturunkan oleh Allah. Kan? Quran tu tidak ada manfaat untuk saya. Dia adalah cerita-cerita orang-orang dahulu kala. Seperti mana diberitahu oleh orang-orang kafir. Cerita-cerita orang dahulu kala. Itulah orang yang membelakangkan Quran. Yazid juga. Dululah. Sekarang baru je. Jadi orang yang membelakangkan Quran ni sama dengan orang yang tak percaya hari akhirat. Siapa yang tak percaya pada hari akhirat ni, orang sebenarnya orang kafir. Dan tempat mereka tentu sekali bukan syurga, neraka. Hari ini umat Islam, orang yang mengucap kalimah ni, dia overlook mustahaknya, pentingnya baca Quran, faham dan amal. Sebahagian besar umat Islam hanya faham kena baca. Sebahagiannya faham kena baca, hafal. Setengahnya faham Quran ni untuk dilagukan. Itu je. Quran bukan untuk ini. Quran untuk diamalkan. Untuk diamalkan, satu orang tu kena ada iman ke tahap yang Allah mahu. Malah lebih lagi. Maksudnya yang Allah bagi tahu, tidak kuturunkan Quran ni melainkan untuk orang yang takwa. Untuk orang yang takwa. Jadi orang yang tidak berusaha untuk jadi orang takwa, Quran bukan untuk dia. Dia takkan amalkan Quran. Siapa yang tak mengamalkan Quran secara keseluruhannya, semayang pun tak seperti mana Allah mahu, tentulah bukan mengamalkan Islam yang syumul. Fisil mikafah. Tapi orang pas fikir kalau orang yang tak mau hukum hudud, mereka ni orang yang tak masuk Islam keseluruhan. Bukan itu saja. Tidak ambil seluruh Quran. Bukan hudud saja. Hukum hudud ni dan apa-apa perintah dalam Quran ni untuk semua orang. Yang maulah. Tentulah yang mau tu bukan orang Islam yang mengucap kalimah dan bukan orang kafir. Kalau kata hukum hudud untuk orang Islam, orang Islam, orang yang ucap kalimah, banyak yang tak nak. Mana orang Islam nak hudud? Yang hanya mengucap kalimah aja. Kalimah pun tak masuk. Selain daripada nama Muhammad bin Abdullah bakal Mahdi. Nama Muhammad bin Abdullah, nama bakal Mahdi, tapi dia tak mau hudud. Dia tak mau, bukan hudud dia tak mau apa pun. Apa saja perintah Allah dia tak mau. Orang ni nak ke hudud? Semayang pun dia tak mau. Buat kerja dakwah jauh sekali, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemarahan, nak ke dia hudud? Takkan dia nak pula. Orang pas berapa banyak yang tak nak semayang. Orang pas berapa banyak yang tak buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemarahan. Orang ni nak ke hudud tu? Ini slogan politiknya yang sekarang dah berhenti dah. Dulu kau main lagi, menjerit-jerit hudud, berye-ye nak syahid. Sekarang senyap aja. Habis bila pas dah masuk, dulu berye-ye kata kita takkan bersama UMNO lah. Berapa banyak usaha dibuat supaya PAS bersama UMNO seperti mana mereka bersama UMNO selepas 13 Mei.
Tun Abdul Razak buat usaha supaya PAS Parti Melayu tapi Islam, kita masuklah, bersatulah dalam Barisan Nasional. Jadi PAS bersama UMNO dalam Parti Barisan Nasional selepas demokrasi dipulihkan balik, selepas 13 Mei 69. Namanya daripada Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Pada election yang waktu itu diteraju oleh Tun Abdul Razak, Barisan Nasional overwhelming majority ya. Dia bukan saja PAS masuk dalam sana, parti-parti lain, parti MCA, MIC, parti-parti Sarawak, 13 parti lebih. Tapi Tun Abdul Razak 76 meninggal dunia. Diganti dengan Hussein On. Hussein On sakit, berhenti, diganti dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi sekarang nak diulang balik tu. Jadi nak diulang balik, kena orang Melayu ni percaya bahawa untuk lawan Cina, orang Melayu kena bersatu. Dia tak ada Islam semua tu, semua Melayunya. Jadi PAS dengan pahaman Melayu dia bau-bau ni nak bersatu dengan UMNO balik lah, setelah kalah dua-dua parti. Kalah dengan Pakatan Harapan. Nak buat apa? Nak buat apa? Parti apa? Muafakat Nasional. Muafakat Nasional. Tapi kerana apa? Melayu mesti bersatu. So dia buatlah convention Muafakat Nasional. Bila Pakatan Harapan jatuh, naik Perikatan Nasional, PAS dipelawa untuk, dan UMNO dipelawa untuk bersama Pakatan Nasional, dua-dua masuk. Mereka pun dapat memerintah. PAS dah terkesan dengan kuasa yang dapat dengan bergabung dengan bersatu, tak mau keluar. UMNO pula kerana sebahagian ketua-ketua dia tak ada dalam kabinet tu, terutama yang ada kes mahkamah, mereka rasa terkilan lah, tak diberi jawatan. Maka sebenarnya bukan Islam, bukan Melayu, sebenarnya kuasa dan harta. Jadi walaupun mula-mula Zaid Hamidi kata saya tak nak apa-apa jawatan, memula saja lepas Perhimpunan Muafakat Nasional, selepas saja tertubuhnya Perikatan Nasional, orang tanya macam mana, saya tak nak apa-apa jawatan. Tak lama, sebenarnya keinginan semua orang politik, bukan saja Zaid Hamidi, masuk politik, cakap aja untuk bangsa, negara, agama, itu semua loyal buruk. Sebenarnya untuk kuasa dan harta, atau untuk periuk nasi saya. Tanyalah orang politik, kau cakap betul, kau masuk politik ini untuk memperjuang bangsa dan agama, tanya, atau untuk kau dapat harta kuasa, tanya. Saya rasa lah, semua melainkan Dr. Mahathir. Saya rasa lah semua itu. Tak ada orang nak berjuang betul untuk bangsa macam Dr. Mahathir. Cuba kira berapa ramai. Syed Saddiq tu konon nak memperjuangkan membasmi rasuah. Sekarang tak ada kuasa rasuah, nanti rasuah dia buat. Anwar tu, percaya ke dia nak menyerang, merangi rasuah? Tak ada. Nama boleh lah. Dr. Mahathir kata kita parti pejuang bersama dengan parti-parti lain. Konsep dia yang sama tu, memerangi rasuah. Jadi dia boleh join dengan Pakatan Rakyat, bawa Anwar dengan Syed Saddiq muda, dengan parti Warisan
untuk membentuk kerajaan dalam election yang akan datang. Dia orang tu semua, Dr. Mahathir nanti lagi sekali dia akan kecewa. Allah buat dia umur panjang supaya nampak apa yang dia buat selama ni semua tak betul. Sebab itu umur dia panjang. Bahawa jalan yang dia ikut ni nak menyatukan Melayu, nak memperjuangkan Melayu, semua tu jalan yang tak betul. Sebab apa dia tak betul? Sebab dia tak ikut Quran. Kalau Mahathir kata Quran kena ditafsir supaya Quran tu diikut oleh semua orang, tapi dia sampai hari ini tak ikut Quran. Quran tak ada cerita satukan bangsa, tak ada. Allah tak, Tuhan bukan Tuhan orang Melayu. Allah ni Tuhan semua manusia. Tak mungkin nak Allah suruh kita memperjuangkan bangsa Melayu. Ada mungkin ke? Kalau Allah tu Tuhan Melayu, bolehlah. Dia bukan Tuhan Melayu, dia Tuhan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mahu manusia ni bersatu, satu keluarga. Tentu sekali Allah Tuhan yang satu, Tuhan seluruh manusia. Takkan mau Melayu je bersatu yang Mahathir perjuangkan. Mahathir memanglah, salute lah dia memperjuangkan Melayu dia tu. Dia lebih Melayu, dia semua Melayu, walaupun dia 40% je Melayu. Anwar 70% Keling. Anwar. Dia orang tu semua bukan Melayu, tapi nak merasai. Jadi mana ada Quran sebut supaya satu bangsa je bersatu? Lepas tu nak sedapkan untuk bangsa, negara dan agama. Agama tu semua tipu. Semua tu dia tak ada, slogan ni semua tak ada. Dia satu je, memperjuangkan agama. Lain tak ada. Negara tak ada, bangsa tak ada. Out. Islam memperjuangkan agama, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammad. Pas kata dia memperjuang agama, tapi belakang dia bangsa. Dia pun resis punya. Nama macam tak resis. Pas untuk semua. Baru ni dia ada slogan pas untuk semua. Tak betul. Memanglah dia nak attract China dan India. Tapi belakang dia banyak Melayu. Sebab itu baru ni kenapa dia boleh bersatu dengan UMNO balik, membuat mufakat nasional. Lepas tu gagal. Bila dah rasa kuasa, pas UMNO tak mau bersatu. Pas mau bersatu untuk apa? Kuasa. Jadi mufakat nasional so goyang lah. Mana pergi dia punya tu, semua goyang. Sebab sebenarnya mereka belum beriman dan beramal soleh. Orang PAS, orang UMNO jauh sekali lah, orang PAS pun tak menjadi orang beriman, beramal soleh. Orang tak beriman dan beramal soleh ni dia tak boleh. Pertama sekali ikhlas tak ada. Kalau dia taat pun perintah Allah, ikhlas ada. Jadi saya rasa lah hampir semua orang Melayu ni kat Malaysia ni tak ada beriman beramal saleh, melainkan dengan izin alam yang buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak buat suka sehingga Allah suka. Yang buat tu sikit je. Selainnya tak ada beriman beramal saleh, ada iman pun sikit je. Kebanyakan hanya orang yang masuk Islam, mengucap je. Yang semayang pun tak betul atau tak semayang. Lepas tu nak memperjuangkan bangsa, negara dan agama. Nak semua wakil-wakil rakyat ni, sama ada dalam parti kerajaan atau tidak, kan? Itu yang bukan Islam lagilah. Yang Islam tu kalimah pun tak ada kat dalam hati dia. Dia mengucap. Macam mana nak ikut, nak memerintah negara ni? Kalau kita diberi kuasa dengan iman tak ada,
kita jadilah macam orang UMNO sekarang, orang PAS sekarang. Tak ada punya mau taat perintah Allah punya. Macam mana dia nak taat? Iman tak ada. Mengucap aja. Saya bagi tahu siapa yang mengucap, dia belum beriman, dia orang yang masuk Islam. Orang Arab Badui tu bila dia dah mengucap, dia cakap kami telah beriman. Allah turunkan ayat bagi tahu Nabi, so bagi tahu dia orang jangan cakap kami telah beriman. Kami baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam ni, kalimah tu tak masuk nantinya. Bila kalimah tak masuk, dia tak boleh taat. Kalaupun taat, dia tak boleh ikhlas. Dia kena masuk ke tahap yang Allah mahu. Tentulah untuk dapat kalimah iman ke tahap yang Allah mahu, tak boleh doa saja. Duit pun tak dapat kalau tak kerja. Macam Sufian Ampang. Teruk dia kerja. Buat projek dekat Sabak Bernam tu. Projek TNB Lepas tu untuk dapat duit dia kena tulis pula dia punya report lah. Dia tak tahu. Dulu bini dia tolong. Sekarang dia gunakan samad yang sepatutnya digunakan banyak untuk kerja dakwah dan diguna untuk kerja dia. Dia sanggup datang untuk pujuk samad. Tolong dia. Datang lagi. Akhirnya bertengkar dengan TNB kerana TNB tolak banyak duit. Tak mau bayar. Akhirnya Sufian dapat apa? Rugi. Kerja tu last rugi. Apa yang Sufian dapat? Kalau masa yang begitu banyak dia buat untuk kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, apa dia dapat? Jauh berharga. Kata kalau dia untung pun dapat daripada bisnesnya, bau syurga dapat. Bukan itu saja, seluruh harta dunia ni kita dapat, kaya, bau syurga dapat. Tapi Sufian kerana cinta dunia sanggup. Kalau Sufian ni jadi menteri, kau ingat rasuah dia tak ambil? Sekarang ni dia memang marah lah dengan semua yang menteri-menteri ini bodoh lah, ini tak tahulah, ini rasuah lah, penipu lah, semua dia kecam. Kalau dia jadi, dengan iman dia ada tu, kau ingat dia boleh tak ambil rasuah ke? Orang pegawai custom, polis tu, dia orang semua caci kami ambil rasuah. Dia orang tak tahu keadaan kami ni. Diduga. Tak boleh tahan. Mesti ambil ni. Datang bagi. Dia orang tak tahu, dia orang caci kita lah, inilah polis. Cuba dia orang jadi. Dia dedah dengan semua rasuah. Sufian cuba jadi menteri. Bukan menteri kaji cuaca, tak mau. Kalau menteri kaji cuaca memang tak ada orang nak suapnya. Tak ada orang nak tahu panas, sejuk. Cuba jadi menteri usahawan. Ataupun menteri apa-apalah selain orang faham, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, keselamatan, menteri menteri ahli dalam negeri, termasuk polis, custom, cari bawa pekerja asing. Itu Kementerian Dalam Negeri kan. Sufian diangkat menteri dalam negeri. Sekarang boleh dia caci orang tu rasuah. Juga dia. Saya tak percaya dia boleh ikut perintah Allah. Iman tak ada. Saya suruh dia datang hari-hari gas ini, tak nak dia. Sampai sekarang berpuluh tahun saja. Bukan puluh tahun lah. Sejak dia balik jumpa saya ni. Dulu dia lari dari saya. Bila saya tak mau buat tabligh, dia lari. Mana dia ikut? Mana dia ikut sini? Sebab sana banyak kawan lagi, banyak dunia lagi. Hakim dia kawan. Hakim sama lah. Ikut jemaah tabligh yang mana banyak dunia orang. Bila dah tabligh dah out ni, baru dia tahu. Yang saya cakap dulu betul. Tabligh ni sesat. Saya dah cakap kat dia dah, tabligh ni sesat. Dulu lagi. Tapi dia tak nak ikut. Hakim tak nak ikut, Sufian tak nak ikut. Dia ni baik dengan saya. Saya cakap lah kat dia, dia tak nak ikut. Yang cabut. Bersama dengan semua yang cabut daripada saya.
Hakim, Sufyan dan semua orang. Hari ni apa dah jadi? Saya cakap betul ke salah? Yang dulu saya cakap, Sufyan, saya cakap betul ke salah dulu? Betul, baru sekarang betul. Sebab saya ni bukan orang biasa. Saya ada ilham. Saya boleh tanya Allah. Saya tanya Allah, tabligh ni sesat ke? Sesat ke salah? Dulu lagi. Sebab tu saya tak ada takut nak bagi tahu tabligh sesat. Ada tak orang tabligh sebelum ni percaya apa saya cakap? Ada. Tak ada percaya. Dia orang kata alat saya ni nipu. Mungkar. Dia bukan dia adalah karamah diberi pada saya, dan saya juga diberi ilham. Ilham, karamah. Supaya saya tahu apa Allah mahu. Supaya saya boleh tafsir Quran tu. Kalau tidak, mana boleh? Kalau saya tafsir satu perkara, saya nak tahu dia betul ke tidak. Siapa saya nak tanya? Saya tanya Samad ke? Samad dengan Quran tu dia punya ke? Siapa saya nak tanya? Apa cara saya nak tanya? Mesti alat tu. Orang tu cakap alat tu. Misal tanya jin. Jin pun macam saya juga, tak tahu apa-apa. Bagaimana pula boleh jadi Tuhan saya? Saya lebih baik daripada jin. Saya pula pergi tanya jin. Kan dia orang bodoh dia. Jin pun tak cakap kalimah. Buat gas, semayang berjemaah. Tiba saya yang buat gas, semayang berjemaah, diberi oleh Allah alat. Misal sudah syirik. Kita mari cabut, lari. Cabut dia orang. Hari ni dia orang cabut. Sebenarnya dia orang cemburu kat saya. Saya baik dengan satu orang, tinggalkan dia. Dia orang sebenarnya nak baik dengan saya. Saya tak beri perhatian pada dia. Dia orang selama ni berebut nak dapat saya beri perhatian pada dia orang. Bila saya tidak, ada datang satu orang dari Indonesia tu, saya bagi perhatian lebih. Terus dia orang cabut. Sebenarnya dia orang semua tak suka saya bagi perhatian ke orang tu. Orang tu datang dari Indonesia nak belajar kerja dakwah ni. Sebenarnya mereka tu nak dunia. Bukannya dia nak Allah, nak agama. Sebab tu cabut lari semua. Dan Allah buat dia orang cabut lari sebab Allah tak mahu dia ikut saya. Bukan saya suruh dia orang cabut lari. Lari dari saya. Allah buat dia orang cabut lari, termasuk Sufyan dan Hakim. Jadi tuan-tuan yang mulia, mereka tak percaya yang saya cakap tabligh. Lama dulu saya cakap, bukan baru ni. Tabligh ni sesat. Tahun bila? 2009 tuan. 2010. Sekarang berapa? 2021. Sekarang tanya orang tabligh semua, pun masih yang ada yang tak percaya lagi. Tabligh ni sesat. Dia masih tak percaya lagi. Masih berharap bahawa mana saat ni hilang sekarang ni sebab nak ke Madinah. Nak ke Madinah lah, nak menjadi Mahdi. Mana saat sekarang dah hilang, kita tak tahu mana dia. Markas dia pun dah tutup, hanya tempat semayang. Markas dia yang Gah tu, Nizamuddin tu, Masjid Banglawali tu, yang Gah tu dah tutup. Setahun dah. Habis setahun. Tak ada kuliah, tak ada apa, tak ada orang intikaf, tak ada siapa datang. Seri Petaling pun. Tapi dia orang buat belakang. Nanti kerajaan tahu, dia orang tutup terus. Tak ikut SOP. Jangan buat main. Dia orang masih lagi nak bentuk jemaah, pergi sana, pergi situ, lepas tu tipu. Kami nak pergi untuk sakit lah, untuk berubat lah. Nanti kalau dia tahu, dia orang kata ni tabligh penipu. Dah. Daripada tabligh bawa kebaikan, bawa keburukan. Yalah, bila COVID berkembang melalui dia, kluster tabligh mula-mula lagi keluar kluster jemaah tabligh Seri Petaling. Daripada kebaikan jadi keburukan. Mana orang nak? Hari ni di India tu sebab menjadi asbab keburukan lah. Banyak jangkitan, orang tutup lah. Masih lagi nak buat perhimpunan, masih lagi tengok degil.
degil ni orang tak betul. Jadi tabligh sekarang dah, bila ketua tak ada, apa lagi ada tuan? Bila ketua tak ada, benda tu tak ada lah. Tabligh di Pakistan, di Bangladesh, sampai bila nak ada tu? Jadi mereka ni suka kumpul aja. Kumpul, istimewa, bukannya kerja. Mereka suka dengar ceramah, beri ceramah. Kerja tak mau. Kerja apa? Macam kerja Nabi, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong, setiap hari, cuti mati saja. Lama-lama sampai letih untuk ajak manusia kepada Allah. Orang kafir diajak ucap kalimah. Yang dah Islam diingat tentang kalimah, dia ajak buat kerja dakwah, kerja ta'mur bil ma'ruf wa nahy munkar, dan dia ajak sembahyang. Itu kerja. Sufyan kerja tu dia tak nak. Dia orang tabligh totok. Nama tabligh totok lah. Saya cakap dengan dia, kamu ni sekali seminggu je datang gas. Kerja agama ni bukan dengar ceramah. Kerja bukan dengar ceramah. Ceramah, kerja mau jalan, kaki mau jalan. Kalau ceramah aja tak ada. Tapi tabligh, dia Sufyan tabligh totok dengan hakim, tak boleh. Nak jadi kerja dakwah ni hai-hai, kaki dia jalan, dia tak mau. Hari ni dia datang lah, hari Sabtu, seminggu sekali. Dia kata dia lebih baik daripada hakim. Buat apa lebih baik daripada hakim? Kalau dia lebih baik dari Nabi Muhammad, bolehlah. Ataupun lebih baik daripada saya. Ini lebih baik daripada hakim yang tak buat kerja. Nak buat apa? Alamak, Sufyan. Kerja agama ni kerja. Allah SWT bagi tahu, kami menjanjikan bagi mereka yang beriman, beramal soleh. Dalam tafsir Quran tu, beriman dan membuat kerja. Kerja bagus. Beriman dan buat kerja, bukan beriman dan beramal soleh. Dalam Englishnya, the true believers and who do the good works. Beriman dan yang buat kerja bagus. Apa kerja bagus tu? Kerja bagus tu kerja mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Orang ni akan dijanjikan oleh Allah dalam surah An-Nur kuasa pemerintahan di bumi. Dan bila orang tu naik, Allah buat hampir tak ada manusia yang tak beriman dan beramal soleh. Waktu tu, kalau ada pun orang yang tak mau beriman, tak mau beriman kepada Allah dan Rasul, mereka tu kata Allah, orang-orang yang benar-benar wicked. Orang yang benar-benar wicked apa? Orang yang sangat-sangat apa? Jahat. Apa? Buruk, jahat. Sangat-sangat jahat, wicked. Kalau dah naik orang tu berkuasa di seluruh dunia, Allah kata seluruh manusia di dunia akan beriman. Dan mereka pada waktu tu yang tak beriman, mereka tu orang yang benar-benar buruk. Dan memang wicked and sangat bagus, tak bagus lah orang. Orang sangat rebellious. Jadi kerja yang baik yang Allah maksudkan tu, yang buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dengan kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang dibuat seperti Nabi, dengan cara Nabi SAW, baru manusia itu boleh jadi orang beriman, beramal soleh, dan boleh jadi kekasih Allah. Kalau tidak, tak boleh. Dan apabila dia capai tahap kekasih Allah, baru Allah hadiahkan dia pemerintahan di bumi tu. Bukan orang PAS. Orang PAS tak dapat. Janji ni bukan untuk orang PAS. Tak dicakap kami memberi kuasa pemerintahan di bumi pada orang PAS. Tak ada. Pada orang mengikut parti politik. Tak ada. Orang parti politik PAS tak usah ada angan-angan lah. Quran dijanjikan, dalam Quran, kuasa pemerintahan di bumi pada orang beriman dan membuat kerja bagus. Mana? Jadi kalau kita tak mau buat kerja, macam Sufyan, hari-hari cuti mati saja, dan hakim dan orang jemaah tabligh, tak boleh dapat iman yang kuat. Dan bila tak dapat iman yang kuat, tentu amal baik tak dapat lah.
Bila iman amal baik yang bagus tak dapat, mana Allah nak hadiahkan kat dunia ni kuasa pemerintahan di bumi? Dia bukan kuasa pemerintahan di Malaysia. Sebab Allah adalah Tuhan, bukan Tuhan untuk Malaysia tau. Dia Tuhan untuk seluruh alam. Janji dia tak ada kuasa pemerintahan di Malaysia, tak. Kuasa pemerintahan di bumi. Kenapa di bumi? Kita duduk kat bumi, manusia. Takkan dia cakap kuasa pemerintahan di seluruh alam. Kita tak tinggal seluruh alam, kita tinggal di bumi. Sebab itu disebut kuasa pemerintahan di bumi. Waktu dia orang tu naik, hampir tak ada orang yang tak beriman. Tak ada, hampir tak ada orang yang tak beriman. Yang tak beriman kepada Allah dan Rasul, orang tu orang memang orang yang sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Ya tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh jin, Tuhan seluruh manusia. Takkan pula Quran tu diturunkan untuk orang Melayu atau untuk orang Islam. Orang PAS memberitahu semua orang Islam hudud ni untuk orang Islam aja. Dia bukan untuk orang Islam, untuk orang takwa. Untuk orang yang mau mengamalkan Quran. Orang yang mau mengamalkan Quran ni orang yang takwa. Yazid orang takwa tak? Belum sampai. Tak? Orang yang takwa, yang bergetar hatinya bila menyebut nama Allah atau dengar, bergetar. Siapa dia orang yang bergetar bila sebut nama Allah ni? Orang yang hatinya gementar bila sebut nama Allah, bila baca Quran. Tanda dia apa bergetar? Macam mana bergetar? Bergoyang macam ni. Apa tanda dia? Air mata melilir. Ada kamu baca Quran air mata melilir? Ada tak? Mana ada bergetar? Sebut apa air mata keluar. Nangis. Bergetar ni. Jiwa tu. Bukan bergetar bergoyang ni. Jadi berapa banyak kat dunia ni orang bergetar hatinya bila disebut nama Allah tu. Kata Allah, orang yang takut dengan Allah ni orang yang bergetar, tremble. Sufyan ada? Mana ada? Dengan izin Allah saya bergetar. Tak adalah tiap-tiap waktu. Berapa banyak saya menangis bila saya menulis tu. Sampaikan pesakit yang ada kat bilik ni, kat sini, Marzuki nama. Dia tengok saya menangis, janganlah menangis, sabarlah. Dia tak faham kenapa saya menangis. Bukan saya nak apa, saya nak bagi tahu kamu apa taksir dia. Orang yang takut, gementar hatinya. Bergetar hatinya tu. Bercucuran air mata dalam semayang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT turunkan Quran ni untuk orang takwa. Orang takwa bukan orang bukan Islam, bukan orang Islam ucap kalimah, bukan orang Islam yang ada iman tak sampai ke mana. Orang Islam yang takwa, yang gementar hatinya bila disebut nama Allah. Mereka itulah orang yang mau mengamalkan Quran, dan mereka itulah orang yang berjaya. Orang ni orang yang khusyuk dalam semayangnya. Orang yang khusyuk dalam semayang ni, makna khusyuk tu ingat Allah je, tak ada ingat lain. Ingat semua apa yang dibaca. Kalau kita tak ingat, baca yang kita baca dalam semayang pun tak ingat, mana boleh dinamakan khusyuk? Bila sebut Sami Allahu liman hamidah, apa pun tak ingat. Apa makna dia? Makna pun tak ingat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tak tahu makna dia. Apatah lagi nak gementar. Jadi Allah SWT bagi tahu mereka ni mengalir air mata.
Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka ni, memberi mereka rasa takut dengan Allah. Takut dengan Allah ni, mereka ni cinta sangat dengan Allah sehingga takut nak langgar perintah Allah. Bukan takut macam takut tengok harimau, seperti orang takut tengok harimau, tengok takut lah. Takut di sini lain dengan takut tu. Takut di sini cinta sangat dengan Allah sampai takut nak membuat Allah murka. Itu namanya takwa. Macam kita takut bini takut bini marah, kan? Itu bukan takwa. Ini namanya cucuk hidung, penyuang. Orang cucuk hidung, macam Sufyan takut bini nak kahwin dua. Saya cakap kahwin je lah. Apa yang takut sangat dia nak potong konek kau tu? Dia tak boleh potong konek kau kalau dia Allah tak izin. Kalau kau tak betul lah, Allah izin lah. Tiba-tiba tengok pagi konek dah tak ada. Baru Sufyan tahu. Bila ada perintah untuk kahwin dua, apa takut? Kahwin lah. Kalau potong konek pun syahid lah. Ya tak? Dan Allah suruh, kalau tak ada perintah, jangan kahwin. Jangan kahwin 2-3 untuk nafsu. Kahwin 2-3 untuk suka dengan Allah. Siapa yang kahwin sebab saya banyak nafsu nak 2-3 bini, itu bukan. Itu namanya salah. Kahwin untuk puaskan nafsu macam Yazid sekarang, salah. Kalau ada perintah, baru kahwin. Dan kahwin untuk suka dengan Allah. Jadi Quran ni Allah bagi untuk orang takwa. Jadi perkara pertama orang Islam patut buat selepas mengucap, dia kena jadi orang takwa. Dia kena buat kerja hari-hari, buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan pengorbanan harta diri, dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak bawa sehingga Allah SWT hari-hari mau buat, cuti mati saja. Jadi Sufyan itu pun tak nak buat. Dia dah lama mengucap, tapi hak mengucap tu dia tak nak buat. Buat sahih je. Namanya Sufyan ni orang apa? Jawab. Orang apa? Orang bodoh. Bukan cinta dunia lagi. Orang bodoh sangat. Sekarang saya nak suruh dia pindah, bawa bini kedua dia, duduk dekat-dekat sini. Tu pun dia malas lagi. Tak ada nak buat. Tiba-tiba nanti mati dah. Kan? Hari-hari tak gas lagi. Saya tak boleh. Kita hari-hari gas, cuti mati saja. Bukan dah mati, tak buat gas lagi. Cuti mati saja. Dia dah dengar saya cakap cuti mati ni dah 20 tahun dah. Amal mana dia? Dia ketawa kan, cuti mati saja. Hakim mentah. Kat Malaysia ada orang cakap cuti mati saja. Itu je lah yang tahu. Apa yang hakim dapat? Apa Sufyan dapat? Tak apa-apa. Kena amal. Hari-hari kaki mau jalan. Inilah kerja. Kerja orang beriman. Kerja orang Muslim. Hari-hari gas. Kaki jalan. Dari rumah ke rumah, lorong ke lorong. Ajar orang bukan Islam, masuk Islam. Dan ajar orang Islam yang dah mengucap ni, buat kerja. Buat kerja dakwah. Bukan semayang aja. Okey.